Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kuliah kita kali yang ke-16. Kali ini kita masih menyambung tentang bentuk-bentuk gangguan jin. Sebelum ini dalam kuliah yang ke-15 kita membincangkan tentang jenis dan bentuk. Jenis ada 4 jenis yang dikatakan sebagai gangguan penuh, gangguan berjuzuk, gangguan kekal, dan gangguan imbasan atau kita kenali sebagai touch and go. Setiap jenis gangguan ini dapat dibezakan daripada apabila kita membuat rawatan dan kesan kepada pesakit. Misalnya kalau dia gangguan penuh, maknanya jin itu menguasai orang itu sendiri. Dia under fully control dan biasanya dia mudah untuk kerasukan. Gangguan berjuzuk pula maknanya gangguan itu tidak penuh, tetapi dia akan berada di bahagian-bahagian tertentu tubuh. Kesannya ialah orang itu akan sakit di bahagian mana jin itu tinggal. Kemudian kita bahagikan juga maknanya ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Yang kekal sama ada dia penuh ataupun berjuzuk tadi, tetapi dia tidak keluar daripada tubuh badan. Itu dikatakan gangguan kekal. Dan dia juga kalau dikatakan berjuzuk tadi, dia tidak wajib untuk kekal pada satu-satu bahagian tubuh. Dia mungkin akan daripada kepala turun ke bahu, berada di tulang belikat, di pinggang dan sebagainya. Terutamanya kalau seorang pesakit itu mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat ruqyah. Kemudian yang jenis imbasan atau touch and go ini pula tuan-tuan, ialah di mana jin ini datang dan pergi. Beberapa kes yang saya telah lalui, misalnya jin yang mengganggu seorang kanak-kanak yang bila saya rawat tidak ada tanda-tanda yang dia ada gangguan. Tapi bila dia pergi ke sekolah, dia akan boleh mengangkat meja, mengamuk di sekolah. Pergi rawatan, dia tak dapat dikesan apa-apa. Arti kata lain bahawa jin yang jenis yang begini, gangguan yang bentuk jenis yang begini, yang jenis begini, dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Jadi misalnya kalau dia tahu pusat rawatan itu menggunakan teknik pukul. Jadi sebelum dia pergi pusat rawatan tu, pesakit nak pergi, dia keluar daripada pesakit. Maka pesakitlah yang kena pukul. Kemudian keluar daripada pusat rawatan itu, dia masuk semula. Nampak tuan, kes macam ni macam tidak selesai masalah. Tapi saya katakan ada kaedah-kaedah tertentu. Dan insya-Allah nanti kita akan bincangkan. Dan jika sekiranya saya terlupa dalam sesi-sesi di mana dalam kita teknik rawatan, tolong peringatkan saya. Jadi tajuk yang kita bincang hari ini sambungan kepada bentuk-bentuk gangguan. Kita membincangkan pertama isu kerasukan. Kemudian isu histeria. Kemudian jenis kena tindih, kena cekik, isu sawan, jenis atau bentuk gangguan
pengasih, sihir pengasih yang dikenali sebagai sihir muhabbah. Kemudian ada juga dikatakan sihir pemisah atau sihir tafriq. Kita dah habis bab ini. Tuan-tuan boleh lihat dan ulang kaji dalam kuliah kita yang ke-15. Jadi sebelum kita masuk kepada teknik-teknik rawatan pada minggu akan datang, pada kuliah yang mendatang, saya nak habiskan sedikit lagi tentang beberapa bentuk gangguan. Gangguan yang seterusnya ialah was-was. Was-was ini ialah perasaan curiga, perasaan tidak yakin tentang sesuatu. Dan was-was ini kita bahagikan kepada dua, iaitu was-was dalam bidang akidah. Yang kedua, was-was yang bukan dalam bidang akidah tetapi banyak dalam bidang ibadah dan kehidupan harian. Ya. Was-was dalam bidang akidah adalah di mana jin akan membisikkan padanya dengan cara berbagai-bagai soalan yang berbentuk akidah. Misalnya dia akan datang dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita, bagaimana rupa Tuhan? Atau di mana Allah itu? Mana mungkin Allah tidak ada permulaan? Dan sebagainya. Jadi dia akan sama ada menerima bisikan atau terlintas di hatinya pikiran-pikiran yang menyebabkan dia curiga tentang ketuhanan. Ini was-was dari segi akidah. Dan sekiranya ia dilayan, maka kesan buruknya ialah dia akan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, gagal untuk mendapat gambaran atau pegangan yang betul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dalam was-was ibadahnya pula, ia sentiasa ragu dan menaruh syak wasangka terhadap kesempurnaan dan kesahihan dalam ibadahnya. Yang biasa kita jumpa ialah orang itu akan beruduk misalnya berulang-ulang kali. Sampai kalau dia sembahyang jemaah, orang habis jemaah dia masih ambil uduk lagi. Atau seorang yang ragu tentang kesempurnaan mandi wajibnya. Jadi dia akan mandi, kalau main kolah kering lah kerana dia seorang. Ada juga orang yang ragu-ragu dalam ketika sembahyang. Ketika kita selalu dengar ialah dia sama ada dia takbir, Allah, tak habis-habis, tak dapat Allahu Akbar tu. Kemudian kalau dia membaca Al-Fatihah sebagainya, dia akan mengulang-ulang bacaan. Dan kadang-kadang ini akan mengganggu makmum-makmum yang lain. Jadi dalam isu was-was ini, bagaimana nak dirawat? Dia tidak dapat dirawat dengan kaedah ru'yah. Tidak selesai dengan kaedah ru'yah. Kerana raguan ini jauh dalam ke hatinya terhadap sesuatu perkara. Dalam kes yang saya hadapi, misalnya seorang pengarah sebuah syarikat besar, JLC, dia ragu tentang mandi wajibnya. Walaupun dia belum kahwin lagi, tapi kalau dia perlu mandi wajib, memang dia akan mandi wajib dalam keadaan lama. Jadi yang pertama sekali, orang yang ada was-was ini mesti mempunyai seorang rakan setia, rakan penasihat yang sentiasa memberi dia momentum kekuatan. Misalnya kalau contoh tadi, dia mandi lama, maka dia mesti ada rakan yang selalu memperingatkan, lama dah mandi ni, setengah jam ni, Syekh, dah sah tu, tak payah lama sangat. Supaya dia dapat kesedaran. Lawanlah gangguan ni, kau kena ganggu tu. Dah sah dah mandi wajib. Okey, dia kena ada orang yang membantu. Maknanya, tidak dengan sekali rawatan, dia kena berterusan. Ada orang di sampingan dia yang sentiasa memberi motivasi dan membetulkan keadaan. Satu.
Yang kedua, yang saya buat kepada orang ini, saya memberi dia zikir. Zikir yang nampaknya berkesan dengan izin Allah. Ya, orang yang was-was ini, bila dia was-was ataupun dalam tak ada was-was pun, dia mengamalkan zikir ini. Zikirnya yang biasa kita dengar apabila muazzin mengalunkan azannya, iaitu bacalah la haula wala quwwata illa billah. Setakat itu saja. Tak ada aliyan azim. Ada la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Dan aku tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Aku tak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dia zikir begini sebagai pertama untuk memantapkan diri dia. Dia kena faham maknanya. Dan yang keduanya, apabila dia diganggu oleh jin, kelemahan jin ini ialah zikir yang seperti ini. Jadi, alhamdulillah setelah dia mengamalkan zikir ini, alhamdulillah dia telah pulih. Tapi maknanya dia ambil masa. Dia juga jumpa perawat, kita rawat dulu, zikir, buat mandian, dan setelah beberapa bulan, alhamdulillah dia telah pulih. Jadi orang yang was-was, dia kena ada penasihat. Ada pesakit saya yang was-was tentang kebersihan. Suami dia bawa kereta, dia kata kereta ni dah lara macam-macam, najis di jalan raya. Dia basuh, cuci tayar kereta itu berjam-jam. Dia sampai begitu sekali. Dia bentuknya tak sama. Dia kenapa masalah tayar kereta saja, macam mana masalah bilik semua bersih tak bersih. Jadi inilah bentuk-bentuk gangguan yang memerlukan kepada perawatan dan juga motivasi diri yang tinggi. Baik. Apa lagi jenis gangguan lain, bentuk gangguan lain? Bentuk gangguan lain saya jatuhkan ini sebagai kumpulan yang agak biasa juga kita jumpa, iaitu jin mencintai manusia, yang kami letakkan nama dia sebagai jin asyik. Dia ada tanda-tanda dia, tanda-tanda yang biasa kita lihat jin yang asyik ini ialah jin ini akan menyebabkan seorang itu mengasingkan diri, tidak tidur waktu malam, tidur waktu siang, membenci semua orang termasuklah kedua ibu bapanya, hanya keluar bilik untuk makan atau buang air, kemudian dia berkurung dalam bilik lagi. Dan saya sedang ada kes yang terbaru yang begini, pelajar 16 tahun, ya. Tetapi itulah apa yang kita buat di antaranya ialah kepada ibu bapa yang ada anak-anaknya yang dicintai oleh jin. Di antaranya ialah kita letakkan penggunaan gaharu, ya. Sama ada minyak gaharu atau asap daripada kayu gaharu, atau dia katakan oats, yang harus dibakar di rumah ini supaya bau bilik ini akan harum sentiasa. Dan pengalaman saya bila kita buat kepada pelajar ini yang diganggu, dia mengamuk. Ini tuan-tuan, di antaranya dalam ni ada macam colok Cina tu yang harus dibakar sebelum maghrib untuk membantu. Selain daripada itu, pesakit ini juga boleh menggunakan sama ada JH1 atau JH2, dan juga tadi yang dibakar, yang ini dipakai oats yang diperbuat daripada minyak gaharu. Dipakai terutamanya sewaktu nak tidur. Kalau boleh pakai sentiasa supaya membantu anak-anak ini dijauhi oleh makhluk ini. Tetapi tentunya bila buat ni dia akan berlaku pertempuran. Ini Jin Hunter 2 merupakan daripada 7 jenis limau. Jin Hunter 1 daripada bau-bauan ros, ya, gabungan ini, dan ia akan beri kesan kepada pengguna. Baik. Tapi saya biasanya kalau saya tahu bahawa dan dapat berdialog dengan makhluk ini, saya akan pujuk dia. Tetapi dalam banyak kebanyakan saya minta maaf, saya akan sama ada tidurkan atau saya akan leraikan dia. Kerana biasalah saya katakan, orang yang jatuh cinta ini kadang-kadang tak dapat dengar nasihat. Dia dah cinta gila. Jadi
perlu diselesaikan keadaan ini. Pesakit yang ada masalah jin asyik ini, dia akan sering bermimpi, ya. Mimpi, kalau dia seorang perempuan, dia akan mimpi seorang lelaki. Kalau seorang lelaki, dia akan mimpi seorang perempuan. Dan dia akan berperingkat-peringkat, sehingga bila dah tak keluar bilik, itu sudah tahap yang agak tinggi. Sama juga, yang ini memang kena dibawa berjumpa perawat. Perawat kena berusaha mengeluarkan atau menidurkan. Jika rawatan pertama itu gagal, maka rawatan kedua perlulah jin ini dileraikan. Ini bentuk jin asyik atau jin yang jatuh cinta. Seterusnya ialah darah istihadah. Ada wanita yang mengalami darah istihadah yang sedikit. Ada juga yang banyak sehingga berbulan-bulan lamanya. Jadi ini perlukan kepada pengetahuan bahawa istihadah itu tidak lebih daripada 14 hari. Jadi kalau pendek, tak apa, selesai. Tapi kalau berbulan tu, sama ada anda masih lagi keluar darah, selepas 14 hari, anda tidak lagi dianggap sebagai istihadah. Bukan lagi darah kotor. Itu darah penyakit. Ya. Istihadah adalah gangguan jin terhadap wanita. Ini disebut dalam sebuah hadis sahih, iaitu ketika Hamnah binti Jasin bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai darah istihadah. Lalu baginda menjawab, hanya saja ia adalah larian dari syaitan. Hadis riwayat Tirmizi, mahfuz daripada hadis Tirmizi. Maknanya, kalau anda dapati darah haid anda terlalu pendek, atau terlalu lama, atau tidak ikut jadual, maka pergilah berjumpa perawat. Perawat akan menjadikan cadangan untuk merawatnya. Dalam akrin kami ada teknik pukul. InsyaAllah nanti kita akan sampai bagaimana untuk memukul bagi mereka yang ada darah istihadah. Jangan takut. Apa lagi bentuk gangguan lain? Bentuk gangguan lain ialah halangan bersetubuh. Halangan ini bermaksud lelaki yang normal dan bersyahwat apabila ingin menyetubuhi isterinya, tetapi alat kelaminnya kendur. Persegamaan di antara suami isteri dan isteri tak dapat dijalankan. Itu satu contoh. Ada juga, minta maaf, di mana bila nak bersetubuh, darah keluar daripada kemaluan seorang wanita. Ada juga bila nak bersetubuh, si pasangannya mengepitkan pahanya sehingga tak dapat bersama. Ya. Bagi mereka lelaki yang dikatakan tadi, dia hanya berlaku apabila nak bersama. Pada keadaan normal, ya, dia akan nafsu syahwat dia ada. Tapi bila nak bersama dengan isterinya, dia akan menghadapi masalah. Ini dikatakan sebagai sihir ar-rab'. Berbeza dengan lemah syahwat. Orang yang lemah syahwat secara tabi'i, nafsunya dingin dan lemah. Jadi, ada beberapa jenis sihir ar-rab' ini. Di antaranya, saya nak kumpulkan ini. Pertama, si isteri mengepit kedua-dua belah pahanya, sehingga si suami tak dapat menyetubuhinya. Ini berlaku bukan kehendak si isteri, tetapi ada satu kuasa lain yang menyebabkannya berbuat begitu. Satu. Yang kedua, si isteri juga seorang yang bernafsu syahwat seperti suaminya. Tetapi apabila persetubuhan ingin dilakukan, si isteri tidak berasa gairah dengan ciuman, belayan dan cumbuan si suami. Ini menyebabkan kelenjar-kelenjar barotolin farajnya tidak mengeluarkan cecair lendir. Akibatnya, zakar si suami sukar untuk masuk ke dalam farajnya.
Yang ketiga, pada waktu biasa, si isteri sedikit pun tidak mengeluarkan darah istihadah. Tetapi apabila persetubuhan ingin dilakukan, farajnya didapati mengeluarkan darah dengan banyak. Natijahnya persetubuhan tidak dapat juga dilakukan. Ada yang keluar darah. Ada juga pesakit saya yang diceritakan oleh suaminya, ini secara personal lah, tidak daripada umum. Itu sebab saya katakan rawatan ini lebih baik memang secara individu. Kerana ada perkara-perkara yang tidak dapat diceritakan di depan halayak ramai. Ada pesakit yang berjumpa dengan saya. Dia kata, macam mana Ustaz saya nak bersama dengan isteri saya? Bila saya nak bersama, saya dapati bau faraj dia tu, dia kata terlalu busuk. Memang habis rasa ingin saya nak bersama. Alhamdulillah setelah kita rawat dengan keadaan tertentu, bau ini hilang. Yang keempat, si isteri seorang yang sihat dan tidak terdapat tanda-tanda terdapat apa-apa kecacatan pada kemaluannya. Tetapi ketika suami ingin memasukkan zakar ke dalam farajnya, didapati seolah-olah ada sesuatu yang menyumbat faraj isterinya. Akibatnya persetubuhan tidak dapat dilakukan. Ada sumbatan. Dan akhir sekali, seorang lelaki berkahwin dengan perempuan yang masih dara atau anak dara yang tidak pernah melakukan sebarang maksiat zina semasa zaman remajanya. Ia masih memiliki selaput dara yang sihat dan cantik. Pada malam pertama, sepasang pengantin ini melakukan persetubuhan. Malangnya, pada malam yang indah ini, si pengantin lelaki mendapati isterinya telah pun kehilangan dara. Setelah isteri dirawat, selaput daranya didapati masih elok. Ini adalah angkara syaitan, angkara jin. Itu dikatakan sebagai gangguan terhadap halangan bersetubuh. Akhir sekali, sebenarnya banyak lagi, tapi ini kita lihat beberapa bentuk-bentuk gangguan yang biasa kita dapati dalam rawatan. Ialah masalah mandul atau keguguran. Perbincangan ini hanya dititikberatkan kepada pasangan suami isteri yang sihat alat kelaminnya. Yakni, sesiapa yang menghadapi kemandulan secara semula jadi, perlulah berubat dengan doktor-doktor pakar dalam bidang ini. Manakala si fulan dan si fulanah yang telah menjalani pemeriksaan doktor dan didapati normal, tidak ada apa-apa masalah lain pada kemaluan dan sistem peranakan mereka, tapi masih belum mendapat anak, mereka ini dinasihatkan supaya berjumpa dengan perawat Islam. Jadi ambil dua-dua sekali. Kalau boleh ambil dua-dua sekali. Sama ada normal tak normal, saya cadangkan pergi berjumpa dengan rawatan Islam dan juga dengan hospital, ya. Hal ini kerana kemandulan seperti ini seringkali disebabkan oleh gangguan syaitan. Setelah perbuatan Al-Quran dilakukan, si isteri boleh mengandung seperti wanita-wanita lain. Terdapat juga seorang wanita yang boleh mengandung, tetapi malangnya ia sering mengalami keguguran. Dia isu saya yang kedua, satu tak boleh mengandung. Yang kedua dia mengandung tapi sering mengalami keguguran, terutamanya dalam bulan ketiga kehamilan. Kalau dalam perubatan dikatakan sukar nak melekat, dia tak melekat. Kes-kes seperti ini adalah disebabkan juga gangguan secara tabi'i pada sistem peranakan, dan juga ia juga boleh disebabkan oleh gangguan syaitan. Hal seperti ini setelah menjalani perubatan rabbani, didapati ia boleh hamil selama 9 bulan seperti wanita-wanita lain. Jadi ada kaedahnya, ya. Tetapi bagi saya, siapapun anda, jika anda telah pun disahkan hamil, perkara yang terbaik untuk anda ialah selalu minum air ru'yah. Jadikan air ru'yah itu sebagai air minuman harian anda. Bukan nak banyak pagi sebelum tidur, malam sebelum tidur ambil macam suku cawan. Besok pagi bangun tidur minum air ru'yah, sehingga anda sentiasa di dalam tubuh anda ini mengalir air ru'yah, ya. Lain-lain gangguan ialah seperti pukau, saka, santau, sakit tanpa sebab, angin ahmar, igawan tidur, janin hilang daripada kandungan ibunya, sentiasa mengamuk ketika belajar, gila, cepat keluar amani ketika bersetubuh,
badi ayam, badi monyet, badi mayat dan lain-lain lagi. Setelah kita bincang perkara ini, pertama tanda-tanda gangguan secara semasa jaga, semasa tidur, kemudian kesan-kesan gangguan kepada fizikal kita. Bila dia ganggu di kepala, di tengkuk, di bahu, di sekian ini. Dan tadi kita bincang tentang beberapa jenis atau bentuk gangguan. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, kalau kita lihat perkara ini secara kasarnya, secara kesimpulannya, agak sukar kita nak mencari orang yang tidak kena ganggu. Kerana itu peranan sebagai perawat Islam amat besar. Peranan untuk mengetahui kaedah-kaedah untuk mengeluarkan jin dari tubuh ini amat penting. Sebab itulah saya menyeru kepada tuan-tuan, kekallah dalam majlis ilmu ini. InsyaAllah, selepas pada ini, kuliah yang akan mendatang, kita akan membincangkan tentang kaedah-kaedah rawatan. Satu, kita bagi keseluruhan. Kemudian kita akan masuk kepada merawat diri sendiri. Bagaimana kita nak merawat diri sendiri. Jadi, saya juga minta kepada sesiapa yang mengikuti kursus ini, sebelum kita pergi lebih jauh, tolong WhatsApp saya ke 017-364-6461 untuk kita bagi nota tentang ayat-ayat ru'yah. Dan of course, di sini saya minta maharnya. Tuan-tuan boleh bayar berapa saja, kerana kita dah masuk kepada bab yang spesifik tentang rawatan ini. Ini milik Akrin yang saya sebagai pengasasnya. Dan kerana itu saya nak minta sesiapa yang mendengar dan ingin mengikuti kursus yang seterusnya, untuk WhatsApp saya supaya saya hantarkan nota tentang kaedah rawatan dan juga bacaan-bacaan yang kita gunakan untuk memudahkan anda mengikuti kursus seterusnya. Mudah-mudahan datang kekuatan, datang kesungguhan, dan insyaAllah kita bertemu lagi. Kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.